Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini bersama saya Firdaus Selamat di dalam segmen Bicara Minda. Jadi bagi yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga adik keluarga anda. Semoga apa yang saya nak sampaikan pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi semalam pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri telah pun mengeluarkan satu panduan melalui bahagian soalan lazim berkenaan bantuan khas COVID-19, okey, BKC. Jadi dalam soalan lazim ni, pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi di bawah pemulih di bawah subkategori bantuan khas COVID-19. Jadi telah pun diperincikan berkenaan dengan BKC ini, yang mana bayarannya akan dilakukan pada bulan bermula pada bulan Ogos ini kepada mereka yang layak. Okey, sedikit perkongsian apa yang saya boleh tunjukkan kepada anda adalah siapakah yang layak untuk menerima BKC ini. Jadi BKC ini adalah yang layak menerima ada daripada tiga kategori. Yang pertama adalah pada miskin tegar, golongan B40 dan juga golongan M40. Jadi daripada ketiga kategori ini, adakah anda perlu membuat permohonan untuk mendapatkan BKC ini, bantuan khas COVID-19 ini? Jadi jawapannya tidak perlu. Hal ini adalah kerana bagi kategori miskin tegar dan juga golongan B40 ini, anda akan dibayar berdasarkan kelulusan anda daripada permohonan BPR 2021. Jadi penerima BPR tahun 2021, anda layak secara automatik untuk mendapat bayaran GKC. Dan bagi golongan M40 pula, yang mana macam mana nak tahu mereka ini layak ataupun tidak, anda juga tidak perlu membuat permohonan. Data anda akan diperoleh daripada rekod percukaian anda di dalam data pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ini mungkin ada yang macam kecewa sikit dan sebagainya. Saya sudah mendapat maklum balas sedikit, tetapi dalam video saya yang pada bulan 2, kalau tak saya, bulan 2 saya ada buat satu video berkenaan dengan tutorial untuk buat tax declaration, isytihar cukai. Jadi dalam video tu saya ada cakap, dan saya kalau bercakap tentang cukai ni, income tax ni, saya selalu pesan pada sahabat saya apa semua, dua perkara yang kita kena faham. Yang pertama, sama ada kita layak dikenakan cukai ataupun tidak, bukan kita yang tentukan. Itu adalah akan ditentukan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita rasa kita tidak dikenakan cukai, gaji mungkin bawah RM2,000 ataupun gaji mungkin RM2,000, yang mana pendapatan tahunan sekarang ni kalau kata ikut Lembaga Hasil income tax, kalau tak salah ya, lebih atas daripada RM50,000. Saya dah kurang pasti yang tu, tetapi mereka merasakan macam gaji aku tahunan tak sampai pun RM2,000 sebulan, kali dengan 12 bulan baru RM44,000 sebagai contoh. Jadi bawah pada RM50,000, jadi aku tak kena cukai lah. Okey, jadi bagi mereka yang berpendapatan ni, walaupun anda tidak dikenakan cukai, tetapi anda juga harus membuat pengisytiharan pendapatan. Tidak mengisytiharkan ni sebenarnya kalau ikut undang-undang satu kesalahan. Dan jika diisytiharkan dan anda dikenakan cukai, tidak bayar cukai, itu merupakan kesalahan yang lain. Jadi ada dua kesalahan di sini. Jadi jika anda adalah daripada golongan isi rumah, apabila pendapatan isi rumah anda digabungkan, anda berada dalam kategori M40, tetapi selama ini anda tidak pernah mengisytiharkan cukai anda, walaupun anda tahu anda tak layak untuk dikenakan cukai, tapi anda tak pernah declare. Jadi bila anda tak pernah declare, tidak ada sebarang rekod pendapatan anda dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri. Apabila tidak ada sebarang rekod, anda tidak layak untuk menerima bantuan khas COVID-19. Sama juga perkara ini, isu ini apabila diberikan bantuan Prihatin Nasional, sama juga, kerana data untuk M40 ini adalah daripada data percukaian. Sama ada kena ataupun tidak, satu kewajipan untuk rakyat Malaysia. Ini adalah fakta ya. Kalau ada yang tidak setuju dan sebagainya, saya tidak boleh kata apa-apa. Fakta adalah kita perlu mengisytiharkan cukai. Kena bayar atau tidak, itu satu hal yang lain, akan ditentukan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, selesai bahagian itu. Okey. Yang seterusnya,
Bayaran BKC yang akan diterima bagi miskin tegak adalah sebanyak RM3,000 dan akan dibayar sebanyak 3 kali. Bagi golongan B40 akan menerima total bayaran sebanyak RM800 dan M40 akan menerima bayaran sebanyak RM250. Bagi yang miskin tegar, warga emas RM500, warga emas B40 RM200 dan warga emas M40 sebanyak RM100. Bujang miskin tegar sebanyak RM500, bujang B40 sebanyak RM200 dan juga bujang M40 sebanyak RM100. Okey, bayaran akan dibuat bermula pada bulan Ogos dan 3 kali bayaran bagi golongan miskin tegar, 3 kali bayaran juga bagi golongan B40 dan juga sebanyak 1 kali bayaran bagi golongan M40 iaitu pada bulan Ogos. Dan bagi yang menerima 3 kali bayaran akan berakhir pada bulan November. Okey, macam mana pembayaran dibuat? Kaedah pembayaran dibuat bagi golongan miskin tegar dan juga B40 ni adalah sama seperti bayaran bagi BPR. Kalau BPR anda bayarannya secara kredit kepada akaun, masuk ke dalam akaun bank, jadi bayaran untuk BKC juga sama, masuk ke dalam akaun bank. Tetapi jika bayaran untuk BPR anda adalah tuntutan secara tunai menggunakan voucher di Bank Simpanan Nasional, jadi bayaran untuk BKC juga adalah melalui kaedah yang sama. Okey, jika ada yang bertanya, saya jawab in advance lah sebab benda ni adalah related, berkaitan. Jika ada yang tanya, saya dah buat kemas kini untuk kaedah pembayaran pada bulan 6 hari itu. Saya buat kemas kini dan saya isikan nombor akaun bank. Jadi saya tidak lagi mahu mendapatkan nombor voucher, tidak lagi membuat tuntutan tunai. Tetapi anda harus ingat, untuk kemas kini yang telah dibuat pada bulan 6 hari itu, dia punya tarikh efektif dia adalah bagi bayaran BPR pada fasa ketiga bulan 9 nanti, yang mana BKC ni akan mula dibayar pada bulan Ogos. Jadi pada bulan Ogos ni masih lagi mengikut kaedah pembayaran fasa kedua BPR. Jadi kalau kata hari itu dapat cash, BKC ni pun akan dapat cash. Cuma untuk bayaran yang berikutnya tu kita tak pasti sama ada akan ada perubahan ataupun tidak, dan ini bergantung kepada bayaran BPR pada fasa ketiga nanti. Yang tu nanti kita tunggu dan kita akan jelaskan kemudian. Okey, jadi semakan dan juga tarikh pembayaran sebagainya boleh disemak dan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Untuk semakan ni masih lagi belum diumumkan sama ada semakan menggunakan sistem yang sama, iaitu di website bpr.ac.gov.my ataupun pihak lembaga hasil akan menyediakan satu pautan link yang baru untuk berkaitan dengan bantuan khas COVID-19. Okey, jadi saya rasa itu saja penjelasan yang saya boleh kongsikan pada anda. Anda boleh rujuk konsep ini di dalam bahagian soalan lazim di website bpr.ac.gov.my. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. Jika ada persoalan, jika ada sebarang komen, pandangan, pendapat dan sebagainya, boleh utarakan di ruangan YouTube saya ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah saya akan balas apabila ada kelapangan. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.